Okay guys, hari ni aku akan ajar macam mana untuk menghasilkan pemandangan di sebelah kanan saya, kanan bawah ini ya. Dan kita akan teruskan, jadi korang dah nampak kan tingkap yang kata mengikut perspektif berdasarkan dua titik lenyap. Kita kena ingat kalau kita tidak ikut dua titik lenyap ini, apa yang akan terjadi ialah pandangan daripada segi penghasilan tingkap itu dia akan nampak begitu janggal ataupun pelik lah. Kita tak nak itu berlaku, sebab perspektif ini kita kena pastikan segala benda yang dilukis di atas garisan perspektif kenalah kelihatan logik ya, sebab kita dah ada panduan. Ini tanpa membuang masa, ya Allah Tuhanku. Okay. Kita akan mulakan dengan satu garisan yang di sebelah kanan bawah saya ini ya. So garisan ini saya akan mulakan di mana-mana sahaja. Dan ini saya nak cuba untuk hasilkan bangunan dekat sini. Jadi kita akan tengok macam mana saya menghasilkan bangunan di sinilah. Okay, seperti biasa saya akan labelkan ini adalah titik A, B, C dengan D ya. Kita kena ada dua titik di penghujung garisan tersebut. Ketinggian garisan ini cukup sekadar pendek macam ini saja ya. Okey, sebab saya nak ajar macam mana kita create bangunan ataupun apa-apa subjek dekat sini seperti mana yang kita hasilkan sebelum ini. Okey, sebab kaedah di sini dia berbeza di bangunan di sebelah sini ya, dia sangat berbeza sebenarnya. So kita kena saya akan ajar slow-slow sebab takut nanti korang tak faham ya. Okey, so seperti biasa kita akan gunakan titik lenyap A dengan B. So titik C ini akan bersambung kepada titik A. Tapi kali ini saya tidak akan sambung sepanjang-panjang alam, sebab dalam otak saya dah fikirkan apakah kelebaran dan apakah kepanjangan sebuah bangunan. Okey. Jadi saya akan buat garisan setakat ini saja. Nampak tak dekat situ? Ya. So lepas itu at the same time, dan pada masa yang sama D ini juga akan pergi juga menuju kepada A. Okey. Nampak tak kat situ? Okey. So begitu juga C pergi kepada B. Sini. B. Okey, dan D juga pergi kepada B. Okey. So nampak tak dekat sini? Okay, dia dah mula pelik sikit kan, dia tak macam dekat sini. Okey, seterusnya apa yang kita akan buat ialah kita akan adakan satu garisan di sini dan di sini juga, ya. Okey. So kita pastikan pemain sini lurus, tegak, jangan ada bengkok sana bengkok sini. Kita kena pastikan betul-betul lurus. Okey, macam tu. Okey. Dan begitu juga di sebelah sini, kita kena pastikan garisan ini betul-betul lurus. Yang ini adalah garisan ciptaan sendiri, which mean kita nak kelebaran ataupun dia punya ialah kelebaran takat mana. Tapi ingat kalau dia macam kejauh, pastikan kelebaran bangunan ini tidaklah terlalu lebar sampai ke sana. Okey. Dan seterusnya apa yang kita buat ialah saya akan buat yang ini adalah titik C, D, E dan titik F. Okey. Titik F ini akan pergi kepada titik A. Okey, F ini akan pergi kepada titik A. Okey, cukup setakat itu saja. Dan begitu juga titik E akan pergi kepada titik B. Okey, so di sinilah terletaknya kejadian bangunan yang berpandangan di bahagian bawah kanan kita ya. Cumanya dekat bahagian sini nanti, bangunan dekat bahagian sini nanti kamu akan gunakan banyak pemadam. Okay, which mean apa-apa sahaja pandangan yang dilindungi oleh bangunan ini kita akan padam. Contohnya garisan inilah terang-terang, sebab kita ini bukannya Superman boleh tengok tembus ya. Jadi kita kena padamkan dia. Mana pula pemadam aku ni hilang pula ya. Okay, so kita akan padamkan. Okay, so lagi sekali saya akan buat lagi satu bangunan. Okay, cumanya kalau kita padam kena berhati-hati, takut garisan tu hilang, kita tak nampak. So kita kena buat balik. Pastikan kita buat secara kemas. Okay, lagi sekali.
Nampak? Okey, so saya akan mulakan bangunan yang agak tinggi di sebelah di sebelah bangunan pendek ni. Okey, kali ini bila kita buat bangunan tinggi sedikit, apa yang akan berlaku, bangunan dekat belakang tu nanti kita akan padamkan sebab dia terlindung. Okey. So kita akan mulakan dengan satu garisan yang tinggi. Kita akan tandakan yang ini adalah C dengan yang ini adalah D, ya. Lepas tu kita akan buat macam tadi, macam biasa, kan? Sebab tu cara nak buat bangunan dekat sini dia agak pelik sedikit. Okey, tapi konsep dia sama je. Kita kena rujuk dua titik lenyap itu, ya. Tapi yang ini pula tadi kan saya buat dekat ke depan sana. Garisan yang saya buat ni pula ke belakang. Ya, sebab saya dah buat garisan dekat sini, jadi garisan dekat atas tu dia akan pergi ke belakang, dia bukan ke depan lagi dah. Okey, boleh nampak tak perspektif yang saya masukkan ini? Sebab tu buat bangunan dekat sini dia akan jadi benda yang agak pelik lah kita tengok, tapi dia jadi sebenarnya. Okey, so sekarang ni kita akan create garisan yang menegak, pastikan dia betul-betul lurus. Ni, okey. Lepas apa yang kita buat ialah yang ni saya akan tandakan C, D, E, F. Okey, E ini akan pergi kepada B juga. Okey, cukup setakat itu, pendek je, tak payah panjang sangat. Okey, F akan pergi kepada B juga. Okey. So korang akan nampak garisan dia memang akan nampak terlalu narrow, macam tak logik kan? Tapi jangan tak ikut titik lenyap itu. Okay, buat saja. Korang akan nampak perspektif dia akan nampak kelihatan pelik tetapi dia logik sebenarnya. As long kita tak lari daripada penggunaan titik lenyap berkenaan. Dan jangan lupa C ini akan pergi kepada B juga. Okay, lepas tu kita buat lagi satu titik dekat sini, area ni kan. Okay, so tadi E, F, G. Okay, G. Kita buat G dekat sini. Okay, G ni akan pergi kepada A. Okay. So dia akan bertembung dekat situ. Kalau korang nampak betul-betul kan, dia akan bertembung dekat sini. Ini adalah penutup kepada segi empat dekat atas tu. Dan akhir sekali kita akan buat lagi satu garisan yang memanjang ke bawah. Pastikan dia lurus, sentiasa lurus. Ingat, garisan menegak, okay, sentiasa kena lurus. Okay, so nampak tak dia tak bersambung tu kan? You have to continue the lines. Okay, so dia macam ini. Okay, so jangan pelik. Memang pandangannya, perspektif dia macam itu. Jangan pelik, jangan hairan. Dan apa yang kita kena buat ialah kita kena padam garisan yang tidak perlu dilihat, sebab pemandangan tersebut adalah pemandangan yang telah dilindungi oleh bangunan yang kita buat. Jadi dekat sini dia akan tak banyak gunakan pemadam. Itulah kepayahan bila mana perspektif ini berada di sini. Tetapi kalau korang dah pandai kan, dah tahu macam mana nak buat bangunan, pergi ke belakang sana, pergi ke dekat depan sini dan sebagainya kan, okey, korang akan nampak result dia sangat gempak, sangat best. Sebab apa? Dia penuh dengan bangunan. Kita nak pemandangan itu memang penuh dengan bangunan. Okey, dan lagi satu, kalau kita rasa kita sukar sangat untuk buat benda ni kan, saya ada lagi satu cadangan di mana kita boleh buat tasik. Kalau kita buat tasik ni kan, berhati-hati sebab kita kena kekalkan kedudukan tasik itu macam seolah-olah melekat pada permukaan bumi. Okey, kebanyakan pelajar kalau saya ajar buat tasik kan, dia buat macam bontot tau, dia buat macam ni. Okey, perspektif ini dia sememangnya salah. Salah. Dia ada secara macam mana kita nak pastikan tasik itu seolah-olah macam melekat pada permukaan bumi. Tengok macam mana saya gunakan garisan beralun, dia macam ni. Dia kena pastikan dia macam tak terlalu lenyek macam tu. Okey, dia kena macam mana nak cakap ni, dia macam lepeh. Garisan dia macam ini. Okey, kalau nak diikutkan, garisan yang saya masukkan dia macam ni. Okey, dia bukan macam ini. Okey, yang ini salah, yang ini betul. Dia macam ni. Dia macam ni saja. Dia kena lepeh macam tu. Okey, dia baru betul. Tapi kalau garisan dia macam ni, dia akan nampak perspektif laut itu macam seolah-olah melekat.
melekat macam mana cakap dia nampak terapung ke atas. Okey, dia tak nampak lepeh ke bawah. Okey, dahsyat tak ruang-ruang ni kan. Kalau kita belajar betul-betul, korang kan tahulah istilah mengajar seni ni bukan mudah. Kalau kita tak tahu istilah, susah. Okey, so seterusnya apa yang aku nak ajak ialah kita kena letakkan elemen-elemen kehijauan. Apa itu elemen kehijauan? Elemen kehijauan itu adalah pokok-pokok. Okey, aku kalau nak memudahkan pelajar, aku buat pokok tu dia macam semak samun macam ni. Lepas tu kita buat dia satu tangkai dekat bawah tu. Cukup sekadar ini saja. Okey, lagi sekali saya buat macam ni. Kita buat dia banyak sikit lah. Okey, macam tu. Buat banyak sikit dekat kawasan ni. Tapi kita ingat kalau pokok tu kelihatan dia nampak sangat jauh, okey, pokok tu kenalah kecil, jangan besar ya. Kalau besar, apa yang berlaku? Nampak tak pokok ni nampak macam gergasi punya pokok ya? Dah halang-halang kau buat macam tu, kau besarkan lagi. Terus jadi pokok gergasi. Okey, so kita tak nak pokok macam tu ya. Okey, jadi kita kena makin lama dia makin kecil, makin lama dia makin kecil. Okey, dekat sini kalau nak besar janganlah besar sangat. Besar logik bangunan dengan pokok tu ya. Jangan besar sangat. Okey, cukup sekadar itu saja. Jadi untuk menghasilkan tingkap di sebelah tingkap pada bangunan ini dia sama juga. Kalau bahagian sini saya namakan ini adalah bahagian A, sebelah ini adalah bahagian B. Okey, bahagian A kita kena ikut titik lenyap A. Kalau bahagian B kita kena ikut titik lenyap B. Okey, so nak tak nak kita akan gunakan pembaris yang sangat panjang untuk kita hasilkan tingkap pada bahagian A ini. So dia macam biasa je, dia sama je. Cumanya bila kita nak start buat bangunan tu yang payah sebenarnya ya. Dia banyak teknik dia, kita kena faham penggunaan konsep dan sebagainya. Barulah akhirnya kita akan nampak perspektif bangunan yang agak lengkap. Jadi tugas aku sekarang ni, aku nak siapkan keseluruhan supaya korang boleh nampak result yang sangat ketara bila mana kita menggunakan garisan perspektif secara betul dan tepat ya. Dan ada satu lagi cadangan saya, bila mana di belakang ini kan seolah-olah macam tidak ada apa-apa, dia seolah-olah kosong. Adalah lebih baik kalau kita buat satu gunung dekat sini yang jauh. Okey, so tengok macam mana saya buat garisan itu supaya kita tidak akan buat satu gunung yang normal. Maksudnya gunung yang macam ini. Kalau pelajar tak dia ajar buat gunung, dia akan buat macam ni tau. Okey, dia macam ni. Sepatutnya gunung kalau boleh okey, kita gunakan garisan yang ketak-ketak macam ini. Biasakan buat gunung yang macam ini. Jangan biasakan buat gunung yang macam ini. Okey. Jadi kita kena nak ajar juga benda tu. So dia akan nampak full subjek dia daripada segi memenuhkan ruang-ruang yang ada di situ ya. Lepas tu last but not least awan. Okey, awan simple saja kita buat. Kalau dia jauh dia akan nampak kecil, kalau dia dekat dia akan nampak besar. Macam ni. Okey. Macam tu. Walaupun pemandangan ini tak ada orang, tak ada ni masalah. Yang penting kita kena faham perspektif penggunaan garisan penggunaan dua titik lenyap, dan akhirnya jadilah sebuah pemandangan bangunan yang agak accurate. Okey, daripada segi cara kita menggunakan dua titik lenyap itu tadi. So aku akan lengkapkan lukisan ini sampai habis. Jadi korang akan tengok time lapse macam biasa. Okey, so macam ni kalau kita tak ada apa-apa, kita nak bubuh dekat sini, fikirkan apa yang sesuai ya. Kadang-kadang kita boleh letak jambatan dekat sini. As long kita kena tahulah macam mana kita nak penuhkan dia berdasarkan penggunaan dua titik lenyap. Okey, nampak kat sini kosong, kita boleh buat bangunan lagi, tak ada masalah. Cumanya ingat, jangan bangunan itu makin lama makin besar. Bangunan yang kelihatan jauh dia akan makin lama makin kecil, makin lama makin pendek, makin lama makin
kecil lah, ya. Makin pendek, makin pendek, makin pendek. Jangan pula dia makin besar dan tinggi. Dia akan jadi perspektif yang sangat janggal. Itu adalah formula yang sepatutnya kita pegang semasa kita membuat atau menghasilkan lukisan yang berkaitan dengan perspektif dua titik lenyap. Okay, so aku akan sambung sampai habis. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby.